Okay, Assalamualaikum. Apa khabar guys? Alright. So, apakah yang terjadi kepada pergerakan gold semalam? Nampaknya apa yang saya jangkakan, price boleh membuat penurunan sehingga ke level yang ini, tetapi apa yang terjadi, tiba-tiba price membuat kenaikan ke atas. Tapi tak mengapalah. Sebab apa? Sebab apa yang saya katakan, overall trend untuk gold minggu ini bagi saya adalah ke bawah. Walaupun dalam overall trend dia, kalau saya gunakan macam saya ajar anda semalam, melihat kepada pergerakan trend, iaitu trend besar masih ke atas. Tetapi apa yang saya cuba sampaikan kepada anda semua adalah, jika pergerakan sekarang bergerak ke bawah, bermaksud ianya membuat pergerakan correction, disebabkan dia mesti ada pasangan dia. Seperti yang saya kongsikan semalam dalam video saya, di mana saya mengajar sedikit tentang yellow wave, bagaimana kita melihat kepada pergerakan yellow wave. Pasangan untuk wave kedua sekarang sedang bergerak dalam pergerakan untuk wave 4. Begitu, supaya mudah untuk anda memahami bagaimana kita melihat, bagaimana saya melihat kepada yellow wave. So, apa yang saya nak lihat, apa yang saya faham, saya akan ajar kepada anda semua supaya lebih mudah untuk anda memahami yellow wave. Begitu. Okay. So, apa yang kita dah nampak di bulat berwarna biru, ada pasangan dia. Sekarang ni yang lonjong warna merah ni sedang dibuat di atas. Macam itulah lebih kurang. So, ini pasangan dia. Pasangan yang ni dah siap. So, pasangan yang berwarna hijau ni nanti kita akan lihat lah. Itu lain tepat lah. Okay, tu. Hari ini saya nak berkongsi ke manakah pergerakan untuk gold. Okay, sebelum itu, jika anda masih belum subscribe kepada channel saya, silalah subscribe sekarang. Jangan buang masa. Sebab apa? Sebab insyaAllah setiap hari saya akan berkongsi dengan anda ke manakah pergerakan untuk gold. Buat masa sekarang ni memang saya fokus kepada gold sahaja, sebab kalau dilihat daripada saya punya statistik, bila saya post berkenaan ataupun bila saya upload video berkenaan dengan gold, ramai yang menonton. Tetapi bila saya buat video pasal US30 ke Nasdaq ke, dia agak slow sikit. So daripada sini saya dah dapat tahu kebanyakan trader kita ni sebenarnya begitu berminat dengan gold. Itu yang saya dapat huraikan. Begitulah. Sebab apa? Sebab bagi mereka gold ni memang satu pair yang sangat boleh membuat profit lah kot, saya rasa lah. Tapi terus terang saya cakap, sebenarnya gold ni tak adalah hebat mana pun bagi saya lah. Kalau nak dibandingkan dengan US30 dengan Nasdaq, gold ni bagi saya macam nombor 3. Nombor 1 adalah Nasdaq, nombor 2 US30 dan nombor 3 gold. Tapi sebab apa? Sebab kita setiap hari dimomokkan dengan IB ke, dengan kawan-kawan ke, ataupun trader-trader lain, semua gold. So fokus anda hanya nampak gold saja. Dia macam ni tau. Bila kita bercerita tentang psikologi, setiap hari jika kita mengatakan kepada diri kita yang kita boleh buat, insyaAllah kita mesti boleh buat. Benda tu memang bermain dalam diri kita, dia macam aura lah lebih kurang. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau setiap hari anda mendengar perkataan yang negatif, perkataan yang tak baik, perkataan yang teruk, anda pun akan terikut bercakap perkataan yang teruk. Sebaliknya, jika anda setiap hari mendengar perkataan yang positif, mendengar perkataan yang baik-baik, anda juga akan terikut menjalani kehidupan begitu, iaitu yang bercakap baik, hidup dalam keadaan baik. Dia memang akan mempengaruhi. Sebab tu kita ni perasan tak, bila dah tua barulah nak start dengar ceramah lah, barulah kita nak start itulah inilah. Kenapa? So masa kita muda, kawan-kawan kita ni semua kebanyakannya datang daripada berbagai jenis, lebih kurang begitu. Tetapi sifat diri kita ni memang negatif, ataupun nak buat benda yang ialah muda kan. So nak buat benda yang tu dia lebih ke arah itu. Okay. Tapi itu tak apalah, itu benda lain lah. Apa yang saya nak katakan, kita sentiasa dipengaruhi, kita sentiasa baca, kita sentiasa mendengar tentang gold. So disebabkan oleh itu, bila kita bercerita tentang gold je, ramai je akan suka. Okey lah, tapi tak apalah, mana-mana pun
kita trade juga. Okay, betul tak? Alright, so sekarang ke manakah pergerakan gold untuk hari ini? So seperti yang saya jangkakan pada minggu lepas dalam video semalam, saya menjangkakan akan ada penurunan disebabkan price perlu membuat breakout di bawah ini ataupun di sini, dan barulah akan terjadinya kenaikan di mana ianya akan bergerak secara korektif. Tetapi apa yang terjadi semalam, nampaknya price masih dalam keadaan cacah marba di mana kita pun tak tahu nak naik ke ataupun nak turun. Sama seperti yang saya kongsikan semalam, sekarang ni pergerakan dalam wave 4. So bila kita bercerita tentang wave 4, ada kemungkinan besar kita akan melihat sideways ataupun kita melihat pergerakan di mana tiba-tiba terjadi momentum ke atas dan seterusnya tiba-tiba terjadi momentum ke bawah. So ini antara benda-benda yang perlu kita perhatikan, perlu kita aware dalam kepala supaya anda lebih berhati-hati dalam mengambil sesuatu entry. So maknanya jika anda nak buy, anda boleh buy. Jika anda nak sell, anda boleh sell. Sebab apa? Sebab dia bukan bergerak satu hala. Anda perlu faham yang itu. Jika pergerakan semalam bergerak satu hala, anda boleh melihat berbanyak posting-posting dalam social media. Oh, bertabahlah buyer, bertabahlah seller. Itu anda akan nampak lah. Tapi semalam apa yang terjadi? Pergerakan lebih kepada cacah maba. Sebab tu semua orang senyap. Sebab apa? Sebab ada rugi, ada untung. Begitu, alright. So sekarang apa yang saya boleh katakan? Jika pergerakan tidak berjaya membuat penurunan dan seterusnya membuat kenaikan, saya menjangkakan akan terjadi kenaikan tetapi tidak berjaya melepasi daripada level yang atas ini dan seterusnya akan membuat penurunan. Sebab itulah sifat dia. Dia nak bergerak dalam keadaan sideways, dia nak bergerak dalam keadaan cacah marba. So kita pun kena ikutlah cacah marba dia. So bila anda dapat memahami pergerakan ini, anda lebih berhati-hati dan anda takkan hold lama-lama. Itu yang paling penting. Jika terjadinya satu pergerakan, terus terang saya katakan, bila sideways sebenarnya jika anda pandai memanfaatkan pergerakan sideways, anda akan untung. Sebab apa? Sebab anda entry di mana-mana pun insya-Allah anda akan profit. Sebab apa? Sebab anda kena faham sideways. Bila sideways dia akan bergerak begini. Turun bawah. Okey, katalah anda pergi buy kat sini sebab anda nampak ada zone dekat sini. Okeylah, saya masuk buy. Tiba-tiba price turun bawah sikit. Oh, punya dia ambil yang sini dan anda masih hold. Tak apalah sebab nanti dia akan naik. Anda tutup dekat sini, tak apalah, dia naik lagi. Tak apa, tak menjadi masalah. Anda pun cuba sell dekat sini sebab dekat sini ada zone. Anda pun sell. Tiba-tiba price naik sedikit. Alamak, naik pula. Nak tutup ke tak nak? Tapi anda memikirkan dia bergerak dalam sideways. So apa akan terjadi? Dia akan turun. Sebab dia bergerak dalam sideways. Bila dia bergerak dalam sideways, dia akan begini. So apa entry anda pun sebenarnya, kalau anda bijak untuk mengambil sesuatu peluang, sebenarnya anda akan profit. Sebab tu ada trader, dia suka trade sewaktu sideways. Sebab dengan sideways inilah dia boleh scalp. Bila dia scalp ni, apa entry dia pun dia tetap akan biru. Ini antara benda yang kebanyakan kita ni tak nampak. Tapi tak apalah, saya tak naklah terangkan lebih mendalam, nantikan anda pening pula. Okey, so ke manakah pergerakan gold untuk hari ini? Apa yang saya dapat lihat menggunakan pergerakan ataupun menggunakan market structure, terjadinya breakout. Nampak tak? Apa yang saya boleh katakan, adanya breakout di sini di time frame 1 hour. Okey, so ada breakout. Nampak tak ni? Okey, so yang ini saya cantikkan sikit lah. Nanti kata sengit tu Jack Paul, sebab tu lah nampak macam breakout. Okey, dah cantik dah kan. So yang ini kita dah nampak adanya breakout. So bila ada breakout, apa yang kita boleh jangkakan akan ada pullback. Dan dalam masa yang sama juga, saya buang dululah ni zone ni. Dalam masa yang sama juga di sini kita ada satu zone, nampak tak? So bila ada satu zone ini, membuatkan berkemungkinan besar price membuat penurunan. Tetapi kita perlu memahami jika terjadinya breakout dan seterusnya akan terjadinya pullback, bagi saya akan ada kenaikan. Disebabkan pullback ni dia mesti completekan at least lah kalau dalam kata-kata pasar dia 50% lah at least. Dia mesti bergerak ke arah 50%. So ini akan dijadikan zone kita. Lebih mudah untuk kita melihat kepada pergerakan menggunakan zone, betul tak? So sekarang ni, apa yang saya boleh katakan, kalau kita tarik Fibo retracement, kita dah nampak dah 50% berada seiring ataupun selari dengan kotak berwarna kuning kita, nampak tak? Okay, so saya buang dahulu yang ini sebab ini menjadi zone 50%. Tak payah saya letak lah, anda semua dah nampak kotak ini memang berada
di zone 50%. So sekarang apa yang saya boleh katakan, berkemungkinan besar price boleh membuat kenaikan ke atas dalam bentuk correction. Bila kita bercerita dalam bentuk correction, apa yang saya akan gunakan adalah Fibo expansion. Saya tarik daripada bermulanya kenaikan, seterusnya di mana dia membuat rejection dan sampai dia membuat rejection yang seterusnya. So di sini apa yang saya boleh katakan, adanya zone 1 di mana selari dengan zone 0.5 tadi. So ini menguatkan lagi jangkaan saya untuk mengatakan price sedang bergerak ke atas. Okey, betul ke kenapa dia tak nak break ke bawah pula? Okey, kita dah jumpa level 1 di mana selari ataupun sama dengan level 0.5 tadi tu. Okey, so sekarang apa yang saya akan buat, saya tarik Fibo retracement pula. Betul ke? Adakah betul kenaikan ini memang dah cukup, dia tak nak turun lagi? So kita tarik Fibo retracement daripada bawah untuk melihat sama ada price betul-betul berhenti di 0.5 ataupun 0.618. Ini saya tak tahu, saya cuba saja saya tarik. Okey, so kita tarik, kita tengok. Okey, so price memang berhenti sebab dia meninggalkan shadow saja dan seterusnya membuat kenaikan ke atas. So, adakah kemungkinan akan ada buy untuk masa ini, masa sekarang ini? Berkemungkinan besar lah. Sebab apa? Sebab jika kita lihat kepada pergerakan, berkemungkinan besar pun memang akan menaik ke atas. Tetapi, anda perlu faham, akan ada penurunan seterusnya sebab dia mesti melengkapkan pergerakan correction dia. Memang kalau ikutkan weekly saya, pergerakan masih ke atas. Faham betul-betul. Memang pergerakan masih ke atas, tetapi kalau lihat daripada pergerakan di time frame yang lebih kecil, saya menjangkakan akan ada penurunan ke bawah. Begitu. Okey, so sekarang apa yang saya katakan, wave 4 mungkin boleh turun sehingga ke level yang ini, betul tak? 0.236 area tu monitor kita kecil sangat dah. Tu dia. Okey, betul tak? Okey, anda dah nampak minta maaf semalam ada orang komplain kata terlalu banyak pergerakan, pening kepada saya. Tapi saya nak adjust bagi nampak. Begitu. Saya tak nak lah anda semua tiba-tiba nampak saya bercerita, nampak separuh je. Saya tak nak lah begitu. Ataupun saya bercerita macam ni, saya buat terlalu besar, anda nampak separuh je macam ni. Apa dok saya cerita pun anda tak nampak, betul tak? Sebab tu saya cuba adjust bagi kelihatan cantik sikit. Tengah-tengah begitu. Okey, so sekarang apa yang saya boleh katakan, berkemungkinan besar akan ada kenaikan dahulu untuk melengkapkan pergerakan, iaitu pergerakan correction. So kalau dalam kata bahasa kasar dia, selepas terjadinya 5 kenaikan akan terjadi 3 penurunan, betul tak? Ikut daripada apa yang saya katakan, saya ajar sebelum ni. Begitulah. So kalau kita nampak daripada struktur pergerakan, mana saya punya semalam, dah lupa dah. Okey, so adanya berapa pergerakan? Adanya 5 pergerakan ke atas, iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. So akan terjadi 3 pergerakan ke bawah untuk melengkapkan pergerakan dia. Sama je, 1, 2, 3, 4, 5, adanya 3 pergerakan ke bawah. Nampak tak? 1, 2 dan 3. Ambil je lah. Begitu. Nampak tak? 3. Ni kenapa yang ini tak nampak macam 3? Itu nanti saya ceritalah. Nanti anda pun pening kepala, susah pula untuk saya nak, niat saya nak memahamkan anda, tapi bila saya explain lebih di mana anda tidak dapat memahami apa yang saya cuba sampaikan, itu lagi susah. Okey, so sekarang apa yang saya katakan, akan terjadi 3 pergerakan ke bawah. Saya tak perlulah nak tunjuk di manakah A, di manakah B, di manakah C. Apa yang saya boleh katakan, kita melihat kepada area ini yang boleh dijadikan level sebelum dia membuat penurunan ke bawah. So bagi saya, anda nak sell, perhatikan kawasan ini. Lebih mudah untuk kita jangkakan apa yang akan terjadi nanti. Alright. Okay, so sekarang apa yang saya nak kongsikan lagi sekali adalah daripada sudut pergerakan menggunakan Elliott wave lah. So kalau katalah kita dah ada zone tadi yang kat bawah ni, nampak tak? Zone ini kita jadikan sebagai area to monitor kita. So sekarang apa yang saya akan buat, pertama sekali saya akan gunakan Fibo expansion, tarik daripada bermula pergerakan ni sampai ke bawah dan di mana dia membuat rejection. So saya tarik sampai ke kotak yang tadi kita tandakan. So apa yang saya boleh buat, apa yang saya akan jangkakan, ke manakah pergerakan untuk gold selepas terjadinya kenaikan, dan jika ada rejection ke bawah, dengar betul-betul, jika ada rejection di sini,
di mana ianya adalah level 1 Fibo expansion dan 0.50 separuh daripada pergerakan ini menggunakan Fibo retracement. Kita melihat kepada area to monitor yang berada di bawah iaitu 1.236. Kita akan ambil dahulu area 1 dan juga 1.236. Tak perlu buang masa ambil sampai 1.618 dahulu, sebab 1.618 tu boleh sampai jika adanya momentum selepas terjadi penurunan. Tapi jika ada, tak menjadi masalah lah. Tapi at least kita dah nampak ke manakah pergerakan. Saya padam yang ini dahulu. So saya menjangkakan apa yang akan terjadi. Price akan membuat kenaikan sehingga ke atas kotak yang berwarna kuning, dan jika terjadinya rejection ataupun sekadar ditinggalkan shadow dan dia close body di bawah ini ataupun di kotak ini juga, kita akan menjangkakan pergerakan boleh membuat penurunan sehingga ke area to monitor kita yang berada di bawah ini ataupun sampai ke bawah ini. Okay. So bila dah sampai ke bawah ini, apa yang kita perlu lihat adalah adakah zone yang berdekatan. So jika anda tanya saya nampak di sini ada satu zone yang boleh dijadikan area to monitor juga, nampak tak? So ianya akan bermain di zone area to monitor kita. Dalam masa yang sama juga, kalau saya tarik sampai ke belakang, ianya terjadi sebagai apa? Breakout, nampak tak? Terjadinya pullback. So ini adalah resistance sebelumnya, dan seterusnya ada apa? Salah, yang ini. Dan seterusnya terjadi apa? Seterusnya terjadilah pullback. Dia membuat breakout dan berkemungkinan besar akan ada pullback sehingga ke level kotak kuning. Saya tukar warna lah, nanti ada pening. Akan katalah, ni apa ni Cik Pul, kotak lebih kurang sama je. Okay, saya tukar warna. Lebih kurang juga. Saya tukar warna ni. Okay, nampak tak? So berkemungkinan besar di level ini adalah zone juga, betul tak? Begitu. So apa yang saya boleh jangkakan, berkemungkinan besar akan ada penurunan sehingga ke pullback ataupun breakout yang terjadi sebelumnya. Lebih kurang begitu. Alright. So sekarang kita dah dapat zone. Betul ke akan ada penurunan? Mesti ada tanya punya. Mesti ada yang bertanya. Tapi tak apa, kita akan tunjukkan lagi kenapa saya menjangkakan akan ada penurunan. So kalau kita tu lihat kepada pergerakan 15 minit. Okay, saya terpaksa cantikkan sikit sebab saya nak anda semua nampak supaya benda ni tak menjadi tak menjadi terlalu kecil untuk anda. Tetapi saya kena zoom out sebab saya nak anda semua nampak kepada pergerakan ini semua. Okey, so sekarang apa yang saya akan ceritakan, yang pertama kita melihat kepada break. Betul tak? Saya bercerita tentang break. Okey, saya melihat kepada terjadinya breakout di sini. Ini daripada time frame 15 minit. Okey, saya gunakan line supaya tukar warna sikit supaya lebih mudah untuk anda melihat. Okey, so terjadinya breakout dan seterusnya, adakah level ini di break lagi sekali? Tidak. Tetapi apa yang terjadi? Price membuat lower low dan membuat lower high. So ini menjadi level lower lagi sekali. Betul tak? Okey, lower high. Ini breakout. So saya tukar warna, saya bagi dash lah. Takut nanti anda tak faham pula apa yang dia cuba sampaikan ini. Warna hijau. Okey, so kita dah ada breakout dan sekarang ni terjadinya pergerakan lower high. Nampak tak? Dia punya high ataupun dia punya dia punya all time high adalah berada di atas. Okey, so saya tandakan color begini, color purple, bagi besar sikit. Okey, kita dah ada satu level. Jika price berjaya membuat kenaikan dan pecah atas ni, of course lah, dah tak ada buang masa lah, memang akan membuat kenaikan ke atas. Sekarang price perlu break level yang ini dahulu dan seterusnya akan terjadinya pullback dan seterusnya akan break level yang ini pula. Tetapi untuk waktu sekarang ini, apa yang anda dapat lihat, price masih tidak berjaya membuat breakout ke atas dan dia bergerak dalam keadaan apa? Dalam keadaan sideways. Nampak tak? So apa yang saya boleh katakan daripada pergerakan begini, pertama kita ada momentum ataupun kita panggil sebagai impulsif, adanya pergerakan ke bawah, dan seterusnya kita ada correction. Nampak tak? Kita ada correction. Ini correction. Okay, ini adalah impulse. Nak saya tanda, nak saya type ke? Type lah Manalah tahu nanti anda masih tak berapa nak dapat melihat kepada pergerakan dia. So saya tandakan dulu, ni impulse. So sekarang kita ada pergerakan correction. Nampak tak? Pergerakan correction. So saya tandakan lagi sekali yang sini, saya type lagi sekali, saya tulis correction supaya anda dapat membezakan yang mana satu
momentum ataupun impulsif, yang mana satu correction. Cuma sekarang yang menjadi persoalan, kita dah ada impulse, kita dah ada correction. Persoalan dia adalah, adakah correction ni dah complete? So bagi saya, sepatutnya selepas terjadinya correction akan ada impulse lagi sekali, betul tak? So di sini sepatutnya terjadi impulse. Sepatutnya terjadi impuls lagi, sebab bila ada pergerakan momentum ataupun impulsif dan seterusnya dibalas dengan correction, sepatutnya akan ada impuls lagi ke bawah. So yang ini sepatutnya terjadi impuls, tetapi apa yang terjadi, dia tidak bergerak dalam keadaan impuls, tetapi dia bergerak dalam keadaan sideways. So bila bergerak dalam keadaan sideways, takkan kita masih nak panggil dia sebagai impuls? Tak boleh, sebab dia masih bergerak dalam correction. Ini yang perlu anda faham. Sebab itu saya mengatakan tak terjadinya impuls lagi sekali. So sebab itu ada kemungkinan besar, yang pertama, correction dalam keadaan correction sekarang, pergerakan goal sekarang dalam keadaan correction, di mana yang ini saya akan panggil sebagai correction. Saya tandakan dengan bulat lah, saya buat bulat. Boleh lah saya buat bulat. So pergerakan sekarang ini adalah correction, di mana keseluruhan pergerakan ditandakan sebagai correction. Cuma yang menjadi persoalan, adakah selepas ini akan terjadi impuls di sebelah kiri, di sebelah kanan kita ni? Adakah akan terjadi impuls? Nampak gaya seperti tiada lagi pergerakan impuls. So apa yang saya boleh katakan? Berkemungkinan besar pergerakan correction masih belum habis. So impuls ni saya akan buang. So daripada sudut pergerakan, saya menggunakan Fibo expansion. Kita nak cari sampai level mana dia bergerak. Okey, yang pertama saya akan gunakan Fibo dari expansion daripada pergerakan yang ini sampailah ke sini. So saya akan tandakan, bermaksud saya melihat kepada pergerakan dia. So apa yang saya boleh jangkakan, 1.236 berada selari dengan level yang berwarna merah. Nampak tak? Sorry. Nampak tak ni? Saya bagi besar sikit lah. Apalah Cik Epul, tak nampak Cik Epul. Bagi bulat sikit. Okey, nampak tak? Nampak tak 1, 2, 3 number ada di level ini. So sebab itu saya mengatakan berkemungkinan besar akan ada kenaikan sehingga ke level ini, sebab pergerakan masih dalam correction. Pergerakan bukan membuat impuls. Jika dia membuat impuls, dia perlu bergerak seperti apa? Dia perlu bergerak seperti yang ini. Bermaksud dia mestilah bergerak membuat impuls ke atas. Barulah dia bergerak begini. Inilah baru kita panggil impuls. So akan terjadilah impuls lagi sekali. Tetapi untuk waktu sekarang ini, di time frame M15 sendiri pun anda melihat tiada lagi pergerakan kekuatan ke atas. Dekat M15 yang ini ada kekuatan ke bawah, tetapi di sini masih tiada kekuatan ke atas. Bermaksud saya masih menjangkakan pergerakan bergerak dalam pergerakan correction, di mana boleh terjadi akan ada penurunan lagi. Dalam kata mudah, bila terjadinya kenaikan sedikit akan bergerak begini. Inilah yang saya tandakan tadi tu. Kita tukar warna bagi terang sikit. Nampak warna merah. Begitulah kan. Inilah yang saya jangkakan akan terjadi, dan disebabkan oleh itulah saya masih menjangkakan tiada lagi kenaikan ke atas, di mana jika ada kenaikan ke atas hanyalah bersifat sebagai correction sahaja, disebabkan tiada momentum yang terjadi di kawasan ini. Alright? Dan selepas itu akan terjadi momentum lagi sekali seperti yang sebelumnya. Faham Alright, itu sahajalah yang saya nak kongsikan dengan anda semua, di mana seperti yang saya jangkakan, saya padam pula buat apa? Seperti yang saya jangkakan akan ada kenaikan, tetapi bersifat lebih kepada pergerakan correction untuk melengkapkan pergerakan dia lagi, dan seterusnya barulah akan ada penurunan ke bawah. Ingat, level kotak ini selari dengan level Fibo expansion yang kita tandakan daripada pergerakan ke atas ini. Tetapi apa yang saya boleh katakan, jika pergerakan tidak berjaya membuat kenaikan dan seterusnya membuat pergerakan ke bawah, dan waktu inilah kita akan melihat akan terjadinya pullback. Cuma mungkin tak sampai sinilah. Mungkin akan pullback sampai sini dan seterusnya akan membuat penurunan ke bawah. Faham ni saya warnakan lain. Jikalah terjadi, manalah kita tahu kan, tiba-tiba terjadinya pergerakan ke bawah beginilah. Dia terus break ke bawah dan akan jadi pullback. Tetapi pullback dia takkanlah sampai ke kotak yang berwarna kuning kuat sangat pula. Sebab kalau dia nak break, biarlah dia break terus ke bawah. Takkanlah dia nak naik ke atas lagi. Tetapi bagi saya masih dalam di waktu sekarang ni,
presidential masih berjalan, masih tiada lagi kata putus, bermaksud apa-apa pun boleh terjadi. Faham tak? Alright, ini sajalah yang saya nak kongsikan dengan anda semua pada hari ini, 6 hari bulan November 2024. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, dan lepas ni mungkin saya akan buat video penerangan tentang Elway pula lah, mungkin lah InsyaAllah jika diberi kesempatan. Alright, Assalamualaikum dan bye bye. Yeah.